Isu Gaza ni sepatutnya dipandang serius oleh semua negara-negara, tak kisah fahaman politik ataupun ideologi ataupun agama, sebab ia melibatkan human rights. Anda tidak perlu menjadi seorang Muslim untuk menyokong Palestin, tapi anda seharusnya menjadi seorang human. Bila kita ada satu tabung yang khas untuk Palestin ni, dengan supaya kita percaya yang tu adalah saluran yang betul dan tepat pada yang akan menerima lah. Sebab kita takut ada yang luar-luar yang menggunakan atas nama tabung Palestin tapi tidak dapat disalurkan pada orang yang tepat. Kalau boleh kita tidak mahu sebarang, kita tidak mahu apa-apa war, pergaduhan. Kita tidak mahu sebarang perang sebab kita semua manusia. Kita tak boleh halau keluar sesiapa daripada sempadan sesiapa. Kalau boleh, kita sebagai manusia nak hidup bersama. Selamat pagi, Malaysia. Penjajahan dan juga penindasan secara haram oleh rejim Zionis kepada bumi Palestin sebenarnya mendapat reaksi yang cukup pelbagai daripada seluruh rakyat Malaysia. Menyokong Palestin dan juga membantu saudara kita di sana, sudah pastinya ini yang kita bawakan untuk kita sama-sama melihat say no kepada keganasan yang telah pun dilakukan oleh rejim Zionis. Dalam perihal ini, kita juga akan bercakap tentang di Gaza, masa untuk kebangkitan. Bukan saja kebangkitan masyarakat di Palestin, tetapi juga kebangkitan seluruh umat Islam untuk membantu saudara kita, saudara seagama kita di sana. Baik, bersama dengan saya adalah Tuan Ahmad Sani Abdullah Alim Arabi, Ketua Aktivis Kemanusiaan Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM. Apa khabar Tuan? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Kita mendoakan keselamatan dan juga kesejahteraan sahabat-sahabat MAPIM yang berada di Gaza dan juga di bumi Palestin pada ketika ini. Namun sebegitu memahami dengan secara untuk penjelasan yang panjang itu mungkin tidak cukup kesempatan ini, tetapi pendudukan rejim Zionis di bumi Palestin, khususnya di Gaza, situasi ini mendapat respon antarabangsa yang pelbagai. Apa sebenarnya latar pemahaman yang perlu kita ketahui sebagai umat Islam dan juga mungkin sebagai masyarakat yang tidak menyokong bentuk penjajahan haram ini? Terima kasih Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih rakyat Malaysia. Anda memilih untuk bersama dengan Palestin dikala ada dunia yang memilih untuk mengkhianati kebebasan yang jelas. Dan saya kira soalan yang tadi dilontarkan oleh Ismail itu, kita perlu lihat daripada sudut pandang apa agenda sebenar rejim Israel ini. Kerana ramai yang terperangkap dengan normalisasi sehingga kan semua naratif perbincangan kita seolah-olah kita menampakkan bahawa tuan rumah sebenar tidak ada hak. Jadi asal kepada pemahaman ini adalah Palestin adalah tanah milik orang Palestin. Palestin adalah tanah milik wakaf. Itu jelas. Sebelum 1948, semua ini digazetkan, dimaktubkan. Palestin adalah negara berdaulat. Itu menjadi satu fakta. Tetapi kerana sudah mendapat sokongan daripada pihak badan dunia melalui endorsement yang dibuat oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 1948, inilah permulaan kepada keseluruhan masalah dunia. Selama 75 tahun, pelbagai kebangkitan hanya untuk mendapatkan balik tanah umat Islam, tanah yang berdaulat ini. Jadi, kalau kita lihat secara zoom out lah kita kata, selama 15 tahun kebelakangan ini, kalau dikatakan bahawa kebangkitan pihak Palestin untuk mengambil alih tanah mereka ini adalah sesuatu yang bersifat agresif, bersifat ganas. Tetapi yang terkorban, yang syahid itu adalah di peringkat tuan rumah. Seramai lebih daripada 8,000. Termasuk anak-anak kecil, wanita dan sebagainya. Tetapi di peringkat penjajah, di pihak sana hanya 1,000. Ini kepahaman yang paling mudah kita lihat. Jadi rejim Israel ini dia menggunakan apa sahaja yang
sebenarnya dia suka menggunakan perkara-perkara terlarang. Ya. Kalau kita lihat bom fosforus, itu jelas satu dunia boleh dapat jurnal-jurnal yang mengatakan how bom fosforus ini begitu berbahaya. Ya, itu termasuk dalam criminal war. Criminal war. Tetapi mereka tidak endah kerana bagi pandangan mereka lah adalah hak milik mereka. Jadi dengan kepahaman semua ini, mereka bertindak untuk menormalisasikan criminal war yang dilakukan dengan menyatakan bahawa mereka akan mempertahankan anak-anak syurga mereka dan akan terpaksa membunuh anak-anak neraka. Ini yang disebutkan oleh Netanyahu pada pagi ini. Ya. Ini adalah satu kenyataan yang bagi saya tak sepatutnya dikeluarkan di peringkat yang dunia boleh melihat. Kalau dulu kita bercakap, sukar untuk kita dapat bahan-bahan yang memperlihatkan wajah sebenar mereka. Tapi saat ini, kita langsung lihat secara langsung apa yang sedang berlaku. Siapakah sekutu, siapakah yang bersama. Ya. Jadi itu yang secara rumusannya untuk kepahaman awal kita. Ya. Malah sudah ada Perdana Menteri Negara Maju memberikan kenyataan we will do the best that we can to support Israel. Itu agak membimbangkan kenyataan diplomasi, negara-negara diplomasi seperti itu. Hamas memberi respon balas terhadap apa yang dilakukan oleh rejim Zionis. Walau apa jua psychological war yang dimainkan di media sosial terhadap Hamas dan juga pemaparan video terhadap Hamas, tetapi ada yang beranggapan bahawasanya tindakan Hamas itu adalah untuk menyelamatkan dan juga untuk memastikan agar keselamatan masyarakat di Palestin pada ketika itu setelah apa yang dilakukan oleh rejim Zionis. Jadi setelah amalan Hamas tidak diendahkan, bagaimana respon balas ini merujuk kepada sebenarnya tindakan asal yang dilakukan oleh rejim Zionis? Saya suka menyatakan bahawa kefahaman yang kita boleh pegang dalam hal ini untuk tidak kita tersasar, sama ada Hamas ataupun tidak ada Hamas, kebangkitan akan berlaku dan telah berlaku. Hamas ini hanyalah satu nama untuk kumpulan yang mempertahankan. Sekiranya Hamas sudah habis, mungkin akan keluar satu kumpulan lain yang mewakili kebangkitan rakyat. Kerana kita bercakap berkenaan kebangkitan rakyat keseluruhannya, Palestin. Jadi Malaysia seperti mana yang kita ketahui, kita dikenali atas dasar soft diplomacy. Kita menggunakan semua meja-meja rundingan untuk menjadi sebagai penyatu kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Dan dalam hal ini, saya memuji apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan, khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga pihak di Blok Pembangkang. Kerana kesatuan mereka ini memberi tumbukan yang begitu kuat untuk memahamkan dunia bahawa walaupun kita negara yang kecil, tetapi kita antara yang awal untuk menyokong. Dan itu dicerminkan pula di peringkat rakyat Malaysia. Kerana kita terus memilih untuk say no. Kita sehingga satu saat 2023 kita menjadi sebagai kumpulan yang bijak untuk mengetahui ini sudah propaganda rejim Zionis. Kita melihat di sosial media adanya propaganda yang sudah pun menggunakan naratif bahasa Melayu. Ini adalah satu propaganda yang halus untuk anak muda sedikit sebanyak terbawa-bawa berkenaan kenapa kita tak boleh duduk baik-baik dengan Israel. Kenapa kita tak boleh jadi macam Malaysia yang pernah dijajah. Duduk secara aman, secara bersama. Seolah-olah kita ni colonization. Dan kenapa kita tak boleh duduk elok-elok. Ini adalah satu normalisasi yang sebenarnya bukan secara teori konspirasi tapi diatur secara begitu jelas. Dan alhamdulillah Malaysia tidak terbawa dan tidak termakan. Dan kita lihat di semua peringkat, daripada rumah, daripada masjid, sekolah, universiti, sehinggalah ke peringkat institusi raja-raja. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Agong mengeluarkan satu pendirian. Dan saya kira Malaysia dengan menggunakan kapasiti hormat orang kepada kita, kita menyatakan, menzahirkan apa yang kita rasa tidak betul. Jadi keluarlah gelombang yang dulu terkenal iaitu Israel Koyak.
Dan itu viral sampai ke peringkat dunia. Sekarang ada Israel cuak. Dan kini yang terbaru, Israel cuak. Ramai kata kepada pihak My Aqsa Defender, kenapa guna perkataan-perkataan yang comel, perkataan yang tidak agresif. Ini kan perang. Kita kata kita adalah masyarakat yang semuanya ingin bangkit. Ya. Jadi cuak itu kita sindir kepada Israel kerana Israel yang merampas hak tuan tanah, dan selama 75 tahun pelbagai kebangkitan yang cuba diusahakan, dan bila kebangkitan kali ini tidak menggunakan pattern-pattern yang kebiasaannya. Yang pertamanya, Israel dia suka kacau apabila tiba bulan Ramadan. Ramadan saja ada kekacauan. Yang keduanya, apabila Masjidil Aqsa itu dicabuli secara agresif. Ini akan berlaku kebangkitan. Dan yang ketiga, apabila pihak rejim Israel ini dia membunuh mana-mana pimpinan daripada kebangkitan rakyat. Daripada pihak PLO ataupun daripada pihak Fatah ataupun Hamas, akan berlaku kebangkitan. Ketiga-tiga ini tidak berlaku. Patternnya kerana mereka menggunakan kebangkitan rakyat ini untuk ambil alih tanah. Jadi keluarlah cuak kerana kali ini bila tuan tanah, tuan punya rumah bangkit beramai-ramai dan tekad untuk ambil balik tanah, kita lihat bagaimana beribu-ribu, berpuluh-puluh penduduk Israel ini melarikan diri. Naik pergi ke airport dan melarikan diri. Jadi kerana mereka bukan daripada Palestin. Mereka dibawa masuk daripada pelbagai negara. Dan ada dari negara Eropah pun. Daripada negara Eropah. Dan yang mengecewakan apabila kita dengan berlakunya gelombang ini, hari ini Alhamdulillah Ismail, pada pagi ini saja kita sudah melepasi 100 juta engagement ataupun trending Israel cuak. Apa yang kita nak buat dengan Israel cuak ni? Kita mengharapkan dengan gelombang yang bersifat semua boleh sertai ini, kita nak ambil masa inilah untuk memahami, menarik minat seluruh rakyat Malaysia, pelbagai agama, berbilang kaum, memahami secara fakta apa yang sedang berlaku di Gaza, di Palestin. Di sebalik fakta itu, Tuan, Intel Israel juga turut menzahirkan kegusaran kepada gerakan media sosial dan netizen Malaysia sehingga mengatakan ia seolah-olah suatu gerakan terancam. Jadi ini sudah memberi amaran kepada gerakan ini tidak dianggap gerakan bersenjata, tapi gerakan yang menggunakan platform media sosial. Apa lagi yang kita boleh lakukan selain daripada menghantar bantuan? Di peringkat rakyat, kita mahu buat sebaik mungkin. Kita tak mampu pergi ke OIC, kita tak mampu pergi ke BBB. Kita cuba mendorong pihak kerajaan untuk dengar, dan alhamdulillah tanpa kita dorong pun alhamdulillah tindakan telah diambil, tapi kita mendesak untuk more. Kita ada kekuatan yang lebih. Saya mendoakan agar kekuatan daripada peringkat kerajaan dengan kesatuan daripada pelbagai blok dapat memberi tumbukan yang lebih. Mungkin diawasi pada minggu ini ataupun minggu depan, dan juga mungkin turun ke Mesir untuk memberikan perundingan dan sebagainya. Dan yang paling pasti, apabila kita mendapat semacam ugutan tidak langsung, tapi ugutan ini bukan untuk Malaysia. Ugutan ini kepada seluruh dunia. Kerana yang mendokong Palestin ini bukan hanya rakyat Malaysia. Ramai daripada di New York, ramai di Harvard, ramai di pelbagai negara, dan malahan yang lebih mengangkat spanduk ini adalah kumpulan-kumpulan Eropah, orang-orang Mak Saleh. Jadi ini adalah hal kemanusiaan sejagat. Jadi Israel cuak itu kita harapkan supaya ambil peluang 100 jam yang pertama. Ramai-ramai kita ambil belajar, dan juga mungkin boleh keluarkan ibu. Apakah hujah-hujah berkenaan dengan pendudukan Israel di Palestin. Yang lebih penting kita memberi pemahaman kepada generasi muda tentang perjuangan yang sedang dilakukan oleh saudara kita di Palestin. Tabung Palestin yang diwujudkan dan juga apa yang dilakukan oleh MAPIM, bagaimana kedua-dua ini akan ditambah baik dari semasa ke semasa, dan juga progresnya pada ketika ini, Tuan. Pertamanya, kita tak mampu untuk buat secara bersendirian kerana kerosakan yang berlaku di Gaza sehingga saat ini 1 juta kehilangan rumah. Mereka sedang berperang.
apa yang akan berlaku selepas perang. Kita adalah kumpulan yang akan membina rumah. Jadi MAPIM telah pun bersama dengan My Aqsa Defenders, sebuah kesatuan, dan juga kita bekerja rapat dengan pihak kerajaan, khususnya daripada Wisma Putra dan juga daripada pejabat Prime Minister sendiri, di mana MAPIM telah pun dilantik untuk digunakan gudang kita seluas 1 ekar, pengumpulan barang untuk dihantar melalui pesawat udara. Ini akan berlaku dalam masa terdekat, 20 tan insya-Allah, barang-barangan yang penting, dan insya-Allah doakan bantuan-bantuan awal yang kita ada di dalam Gaza. Gaza ini dia sedang perang. Jadi ada stok-stok yang dibom. Hari ini, pada pagi ini saja, ketika kita sedang berbicara, 167 kanak-kanak masih terperangkap di bawah runtuhan. Ini disebutkan oleh pemerhati media barat. Dan pagi ini juga mengejutkan, saat kita bangun subuh, sebuah hospital Al-Ahli dibom dan 600 orang terkorban, syahid. Dan ini sesuatu yang kita tengok tidak berakhir dengan mudah. Jadi sumbangan yang dibuat oleh rakyat Malaysia ini adalah satu sumbangan untuk kita menyampaikan ketika ini apa yang dapat kita sampaikan. Yang keduanya, apabila perang itu berakhir. Sekiranya perang itu berakhir dalam seminggu lagi ataupun 2 minggu yang kita harapkan, dia akan memerlukan sokongan secara langsung. Rumah sudah terbakar, hospital dibakar dan sebagainya, dan inilah Malaysia. Kita merasakan bahawa bumi Palestin itu adalah tanah air kita, dan patut begitu. Kerana ini adalah bumi wakaf setara dengan apa yang berlaku di Mekah dan Madinah. Cumanya Palestin ini kerana dia diduduki oleh pihak Yahudi. Jadi apa yang saya nak jemput dan juga sarankan, saya merayu kepada rakyat Malaysia yang menyokong Palestin sekian lama. Betul, kita memberi setiap kali berlakunya perang, kita adalah kumpulan pertama yang memberi, dan tidak habis lagi. Kerana kita patut, ada yang mesej tanya, kalau kita bina rumah akan kena bom, bina sekolah akan kena bom. Ini sekolah-sekolah rakyat Malaysia. Jadi saya menjawab, soal kena bom, soal kemudian kematian, itu bukan soal daripada kita, tapi kita mesti ada dalam proses untuk mereka dapat survive. Kalau tidak, kenapa kita bagi makan? Kerana mereka itu adalah calon-calon syahid. Cuma bagi pandangan MAPIM, ini adalah ruang dalam kita menghadirkan diri dalam proses. InsyaAllah. Mereka, anak-anak kecil yang traumatik ini, kita perlu bantu. Jadi sumbangan ini sangat perlu. Saya menjemput untuk siapa saja yang terbuka hatinya untuk pergi ke www.tabunggaza.com, kerana kita sedang mengumpulkan 10 juta ringgit, dan 10 juta ini sebenarnya kecil. Apabila kita convert dalam USD, hanya dapat 2 juta USD. Main dengan inflasi, main dengan kesusahan nak bawa barang, bukan satu yang mudah. Tapi insya-Allah kita adalah kumpulan yang kecil. Biar kita zahirkan bahawa kita ada. Itu yang paling penting. Malaysia di sisi Palestin, insya-Allah. InsyaAllah. Dalam usaha kita untuk menjalankan aspek ini secara bentuk aman, inilah tugas yang kita boleh lakukan, kerana nanti akan ditanya di muka pengadilan apakah yang kita lakukan untuk membantu saudara seagama kita. Maka sekurang-kurangnya kalau tidak dapat melakukan dengan perbuatan dan juga mungkin dengan mengangkat senjata, tetapi kita boleh melakukannya dengan membantu untuk mengurangkan penderitaan dan juga penindasan yang dialami oleh mereka. Terima kasih Tuan kerana bersama dengan kami. InsyaAllah kita doakan yang terbaik dan juga kesejahteraan sahabat-sahabat MAPIM di sana. Terima kasih. Dan kita nak berjadah seketika, kita akan kembali selepas ini di Selamat Pagi Malaysia.